Alright. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang masuk kelas pada petang ni lah. Jadi cikgu harap anda boleh bertahan ya. Sila bertahan. Jadi murid-murid, hari ini kita nak buat apa ya? Kita dah habis secara teori ya, belajar dari buku dan juga daripada buku teks dan juga YouTube dan macam-macam cara. Jadi murid-murid, kita hari ini akan masuk untuk buat latihan. Cikgu buat latihan apa? Mula dengan bab 12. Ya, jangan fikir kita dah habis belajar maka kita tak perlu masuk kelas Google Meet. Ya, tidak ya. Jadi Google Meet sekarang akan bertumpu untuk anda membuat kerja. Cikgu, kerja apa ni? Anda perlu faham murid-murid tingkatan 4. Cikgu difahamkan macam ni lah. Mungkin akan ada perubahan pada masa akan datang. Cikgu tak tahu ya. Selagi Selangor dan KL masih berada dalam fasa 3 pelan pembangunan Malaysia, pelan pemulihan ya, pelan pemulihan nasional. Kamu mungkin akan belajar PDPR sampai hujung tahun ini. Jadi tahun depan baru buka sekolah tau. Tetapi kalaulah kamu Selangor KL masuk ke fasa 4 pula, cerita lain. Jadi kamu mungkin buka sekolah bulan 11. Kita tak tahu. Cikgu tak cakap buka sekolah confirmnya bulan 11 tak. Cikgu kata tak tahu. Jadi kalau kamu datang sekolah tahun depan pun, kamu perlu hantar kerja ya. Cikgu tulis pada skrin kamu sekarang. Kerja apa cikgu? Antara dia ialah laporan sains. Ya, kita akan sebut masa ke semasa kelas bersemuka ini, kelas bersemuka PDPR ini, kita akan bincang penulisan laporan sehingga ke prosedur. Cikgu dah cakap banyak kali. Cikgu tak nak bebel. Kedua, iaitu buku nota. Kamu telah buat indeks. Nota pun cikgu suruh kamu salin rumusan. Bab 1 hingga bab 12 rumusan. Dan tidak lupa latihan. Jadi, masuk sekolah, kamu punya kerja ialah hantarkan kerja anda. Kalau kamu tak hantar, PBB kamu makan kurang lah. Cikgu kata kurang sikit lah. Tak dapat TP 4 ke 5. Cikgu terpaksa sebab perlu ada evidence. Dan yang ketiga, tidak lupa juga ada dokumen-dokumen lain dan cikgu nak sebut juga masa akan datang kita akan buat projek. Sehingga tahun depan bulan 3 kamu masih dikira tingkatan 4 form 4. Okay, form 4. Jadi, tak nak buang masa, kita akan buat bab 12 sekarang. Cikgu, buat apa latihan? Kamu tak tahu tak apa. Kita bermula dengan kertas yang kosong. Kalau kamu tak ada kertas kosong, ambil buku lagi bagus. Buku nota yang kamu sedia ada. Itu yang sebenarnya cikgu nak kamu guna. Kalau ada, gunakan terus. Lepas nota, buat latihan. Jadi kamu kosongkan tempat itu untuk buat nota. Jangan lupa. Lepas itu masuk untuk buat latihan. Dan kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang ya. Kalau anda tengok pada skrin. Boleh kan? Tengok pada skrin handphone kamu. Sila buka. Ya, hari ini hari Khamis. Kamu tulis hari Khamis. Tengok macam mana cikgu tulis ya. Jangan lepas kata tak tahu pula. Setiap kali masuk kelas, cikgu akan ajar kamu buat latihan macam ni. Okey? Jadi kita hari ini akan buat latihan praktis formatif. Okey? Bab 12.1. Okey, bab 12 kamu telah belajar tenaga nuklear. Kalau lupa, tonton balik YouTube. Kalau lupalah. Jadi kita akan jawab praktis formatif ya. 12.1. Jadi inilah kamu yang akan jawab. Cikgu, jawab saja ke? Ya. Kalau kamu rasa boring, kamu rasa kamu dah tahu, kamu boleh je tutupkan YouTube ataupun tutupkan buat YouTube lah. Google Meet ni buat sendiri. Cikgu okey je. Tetapi kepada majoriti, murid memerlukan bimbingan guru. Cikgu, salin jawapan je kan? Tidak. Cikgu nak ajar. Jadi murid-murid sekarang boleh tengok pada muka surat 257, muka surat 257, buku teks ya. Praktis formatif 12.1. Pertama, nyatakan 3 buah negara utama. Cikgu dah cakap, kamu boleh salin jawapan. Tetapi cikgu nak ajar. Mana cari jawapan? Kenapa kamu perlu belajar benda macam ni? Ingat, kertas 2. Bahagian B. Soalan sedemikian yang akan ditanya. Fakta-fakta dari buku.
Okey, kalau kamu tak belajar, maka kamu tak boleh nak jawab. Oh, negara utama yang ada sumber tenaga nuklear mana? Kalau anda bersungguh-sungguh nak belajar, cikgu suka ajar ya, mana cari jawapan pula? Kamu boleh tengok contohnya muka surat 256. 256. 256 ataupun tengok pada skrin. Oh, ada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear. Antara dia Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Tulis 3 je. Jadi, kamu pun tulislah jawapan. Tuliskan jawapan kat mana? Kat dalam buku ke kertas. Cikgu tulis kat sini ke. Contoh soalan nombor 1. Oh, nak tulis Amerika Syarikat. Rusia. Okey, apa lagi? Satu lagi. Iaitu Perancis. Oh, English pula. Cikgu tulis English Rusia. Sebenarnya IBM SIA Perancis. Cikgu, kalau saya tulis negara lain yang ada tenaga nuklear, selagi itu betul, Google boleh dapat, boleh, betul je. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Jadi kita belajar cari jawapan dalam buku. Formatif, boleh dapat jawapan dalam buku ya. Apakah kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear? Nombor 2, kebaikan menggunakan sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Jadi macam mana kamu nak jawab? Murid-murid, macam mana kamu nak jawab? Kamu pun jawab dalam kertas lah. Ataupun buku, nota kamu buat latihan sekarang. Jadi apakah kebaikan dia? Antara dia, tenaga nuklear. Okey, boleh menghasilkan jumlah tenaga okey yang sangat banyak ataupun yang lebih banyak pun boleh. Berbanding okey, berbanding apa? Sumber tenaga yang bahan api yang lain. Sumber tenaga berasaskan bahan api lain. Cikgu, mana kamu dapat jawapan ni? Kalaulah kamu betul-betul belajar, cikgu dah cakap. Benda semua ada ya. Contoh ya. Nah. Tenaga yang dihasilkan lebih besar berbanding dengan sumber tenaga lain. Ada dalam buku. Cikgu dah cakap ya. Kepada sesiapa yang rasa boring, kamu memang dah reti. Tak ada masalah untuk kamu keluar dari Google Meet. Okey je. Cikgu okey. Tapi kamu janji pada cikgu diri dan cikgu ya. Kamu akan siapkan. Jangan nanti kata cikgu tak ajar, cikgu tak tunjuk ajar macam mana nak jawab. Tak boleh lah. Itu yang cikgu akan frasa di situ. Okey. Apa lagi? Kebaikan dia berbanding dengan tenaga lain, cikgu perlu sebut juga. Cikgu pun dah sebut dalam kelas. Jadi sekarang kamu perlu belajar tulis. Tenaga nuklear membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit. Ataupun kurang. Okey, berbanding dengan sumber yang lain. Kamu dah diajar pada kelas sebelum ni tenaga nuklear. Dia memang gunakan tenaga nuklear untuk hasilkan haba, tenaga haba. Jadi tenaga nuklear itu dia tak hasilkan karbon dioksida. Jadi dia tidak ada kesan sampingan yang cikgu kata panggil kesan rumah hijau ya. Jadikan persekitaran panas. Tidak. Dia memang satu, kita sebenarnya boleh kata ini satu clean energy, tenaga yang bersih. Yang isu dia hanya sisa-sisa dia saja. Maksudnya kalau kita dah gunakan uranium yang lepas guna itu kita nak buang ke mana? Tak boleh nak hapuskan, kita nak buang ke mana? Itu sisa dia. Okey, dan juga salah guna jadi senjata. Itu cerita lain lah. Murid-murid, boleh faham ke tak apa cikgu buat? Cikgu nak sambung ni. Boleh tak cikgu tanya 2-3 orang punya pandangan di sini? Elisa Tan boleh tak Elisa Tan? Kalau boleh angkat tangannya, senang je. Cikgu nak minta angkat tangan je macam tu je. Kalau buat faham angkat tangan. Thank you Elisa Tan. Ying dan juga Akisho pun bagus. Dan thank you Ian Adura. Boleh faham? Ian Adura. Okey, bagus.
Terima kasih semua ya. Jadi kita sambung sekarang. Ya. Thank you Ian Adura. Jadi kita sambung sekarang ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Sambung soalan seterusnya. Praktis formatif 12.2. Ya, setiap kali anda masuk, kita akan cuba fokus untuk membuat 5 ke 6 soalan saja. Kamu hanya salin 5-6 soalan saja, tak beban pun. Kalau itu pun kamu kata susah, cikgu dah tak tahu nak cakap apa dah. Kita pergi praktis formatif 12.2 ya. 12.2. Okey, jom. 12.2. Kamu pun tulis lah. Kalau lah ini adalah buku anda sekarang, kamu sambung. Sambung. Contoh hari ini kami. Sambung lah. Cikgu perlu tulis Khamis ke? Ya. Inilah sebenarnya kamu macam mana nak buat latihan praktis. Praktis ke praktis? Praktis. Okey, praktis formatif. Okey, praktis formatif 12.2. Kalau anda tengok di sini, kamu akan salin. Cikgu, salin apa? Proses apa berlaku apabila satu apa benda memberi satu nukleus yang berjisim besar kepada dua nukleus. Jadi kamu pun tahu, tenaga nuklear ada dua jenis. Pembelahan dan juga pelakuran. Cikgu, kamu cakap apa tu? Pembelahan, pelakuran. Kalau anda tak tahu, di sinilah kau buat ulang kaji muka surat 258. 258. Jadi, kalau kamu tengok, memberi satu nukleus, okey, kepada dua atau lebih nukleus. Kalau kamu tak tahu juga nak buat ulang kaji, cikgu sarankan kalau lah kamu tengah tulis, kamu boleh tulis di situ. Muka surat 25. Nak buat ulang kaji 258. Jadi masa akan datang kamu boleh baca semula. Itulah cara kita sebenarnya nak belajar ataupun nak buat. Okey? Itu akan jawapan ni. Sebab tadi cikgu dah go through Jadi kalau kita tengok apakah sebenarnya jawapan? Yang pertama, proses. Tenaga nuklear salah. Tenaga nuklear yang mana satu? Pembelahan nukleus. Berlaku apabila satu neutron hantam membedir satu nukleus yang berjisim besar dan dia akan pecah. Okey? Dia akan pecah tapi kita tak boleh guna pecah dan kita guna istilah belah. Terbelah kepada dua. Terbelah kepada dua dan jisim yang lebih kecil dan lebih stabil dengan pembebasan tenaga. Inilah konsep tenaga nuklear. Dan tadi kita cakap pembelahan, dia bagi B pula pelakuran. Proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada apa? Pada suhu yang tinggi. Itulah macam di matahari. Jadi kamu akan salin 1A dan B ni di dalam buku 1A B, bla 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 bla, jawapan, bla 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 bla, jawapan. Contohlah. Jadi, ini adalah 12.2. 12.2. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Murid-murid. Kalau tak ada soalan, boleh ke tak cikgu nak tengok semua angkat tangan? Tekan angkat tangan je. Siap, rasa tak ada masalah, angkat tangan je. Evelyn? Evelyn ada masalah tak? Evelyn Chia? Evelyn? Evelyn boleh angkat tangan tak Evelyn? Okey. Yang angkat tangan sini sikit je. Yang lain yang tak angkat tangan boleh ikut ke? Yang Adura bagus. Okey. Terima kasih. Jadi kepada mereka yang dah respon, yang tak respon itu cikgu harap anda boleh ikut ya. Seperti Tio Jakit tadi akan kan? Yo Kenya. Jangan macam tu. 4-5 kelas cikgu panggil nama kamu tapi tak ada respon. Terima kasih kepada mereka yang dah angkat tangan ya. Boleh turun tangan sekarang. Jadi ini sedikit kesyukuran cikgu dapat respon daripada kamu lah. Kita sambung ya. Evelyn Chia, are you okay? Tak apa. Jadi cikgu percaya kamu semua dah ikut ni.
Dah sambung? Praktis formatif 12.3. Okey. 12.3. Nyatakan 3 kesan buruk. 3 kesan buruk jika penggunaan senjata nuklear diteruskan. Apakah tujuan nuklear, ujian nuklear dijalankan? Jadi apakah kesan buruk? Kalau anda tengok di sini, adalah di sini kesan buruk. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat apa? Pada muka surat mana? 263 dan seterusnya. Jadi macam mana kamu nak tuliskan dia dalam jawapan yang betul. Kalau anda tengok di sini, kita pun nak jawab lah. Okey, kertas dah penuh, kita bukalah kertas baru Macam cikgu guna kertas baru di sini. Ya, praktis formatif yang ketiga. Cikgu harap pen merah ini jelas Kalau kamu kata pen merah susah nak baca, bagi tahu cikgu Kalau anda tengok di sini Khamis, dia sama lagi kemarin Khamis. Cikgu sekarang ajar, terpaksa. Sebab ramai yang tak tahu, cikgu nak buat latihan ke tak? Buat. Cikgu macam mana buat latihan lah, itu yang cikgu jam. Tulislah praktis formatif 12.3. Nombor 1. Okey, apakah kesan 3 kesan buruk senjata nuklear? Berlakulah. Kalau tengok di sini. Kejap Ada lalat. Lalat pada buah-buahan cikgu Jadi yang pertama, paling senang sekarang kamu akan cakap dunia akan mengalami kemusnahan. 世界会毁灭. Kalaulah senjata nuklear digunakan secara tidak terkawal ataupun memang terkawal pun tak baik, dunia akan mengalami kemusnahan. Dia akan bunuh semua orang termasuk flora dan fauna. Okey, apa lagi akan berlaku? Penyakit-penyakit lah. Penyakit-penyakit ataupun kita panggil bilangan kes kanser. Penyakit-penyakit kanser ataupun bilangan kes kanser akan mula meningkat. Cikgu kenapa boleh meningkat kes? Cikgu dah cerita. Nuklear mempunyai kuasa penembusan yang kuat. Maksud dia boleh tembus masuk sel, keluar dan rosakkan kromosom dan gen ataupun gene Kalau dia rosak, maka sel-sel akan jadi tidak terkawal. Ia akan menjadi sel kanser bahagi secara tidak terhenti. 也就是说，那些辐射是会破坏细胞里面的基因。如果基因坏了的话，那个细胞就变成不听话，自己做自己分裂，越分越多。Jadi itu nanti akan menjadi satu benjol lah, kita panggil tumor ketumbuhan. Apa lagi 3 keburukan? Peperangan juga akan berlaku. Peperangan antara, cikgu dapat dalam buku ke? Baca ada antara negara yang mempunyai mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Seperti yang kita panggil perang dingin lah. Satu ketika dulu kan perang dingin Amerika dengan Rusia. Masing-masing ada senjata nuklear tapi mereka bertahan supaya tak lepaskan senjata nuklear itu ke negara yang mereka tak suka ataupun bermusuhan. Kalau buat akan mendapat panggil apa kesan. Kesan yang seperti kemusnahan negara ataupun bumi. Sebab kalau bom nuklear jatuh, yang dia bunuh bukan manusia saja, dia rosakkan segala-galanya. Okey. Jadi apakah sebenarnya rasional untuk gunakan ujian nuklear? Okey, ujian nuklear memang dibuat. Kalau kamu ikut kelas sebelum ni, cikgu dah cakap ujian nuklear ni memang dibuat. Dulu buat kat laut, orang marah. Lepas tu buat kat gurun, 在沙漠上做 orang marah. Jadi sekarang ada banyak yang curi-curi buat bawah tanah. 因为说在地底下放核弹. Lepaskan ujian, tengok kemusnahan tersebut. Okey? Kalau kamu baca, ujian nuklear itu dibuat adalah untuk
Okey. Untuk memastikan sama ada senjata nuklear. Okey, senjata nuklear itu boleh berfungsi, okey, dengan baik ataupun tidak. Jadi murid-murid, senjata nuklear itu memang diuji. Adalah cara mereka uji. Ada yang setiap lagi fikir nak lepaskan bom nuklear itu ke bulan. Di bulan. 在月亮上放核弹 sebab mereka nak uji kuasa bom nuklear yang mereka ada. Tapi apa boleh kan, kita hanya perlu sedar perkara ini ada dan kita akan membantahlah kalau masa memerlukan kita untuk bantah. Kita pergi ke praktis formatif 12.4. Sekali lagi 12.4 baru pula. Buatlah garis. Okey, lagi Khamis. Okey. 7 hari bulan 10 2021. Praktis formatif. (12.4). Jadi pertama, sebelum cikgu pergi jauh juga, cikgu cuba soalan pertama. Nyatakan 2 sumber tenaga utama di Malaysia pada masa ini. Cikgu ada ke? Dia sebut. Kamu boleh tengok muka surat 266. 70% daripada Malaysia adalah dijana daripada gas asli. Yang selebihnya adalah tenaga hidro. Jika kita pun dah belajar sebelum ni, itu adalah pengetahuan am. Jadi, nyatakan 2 sumber. Yang pertama, sumber api yang menggunakan gas asli. Dan tidak lupa juga kita Malaysia ada banyak tempat yang ada air bertakung. Jadi mereka buatlah empangan dijadikan tenaga hidro. Itu adalah satu pengetahuan am tak ada masalah. Jadi seterusnya nyatakan 3 faktor yang perlu diambil kira jika melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear. 3 faktor yang perlu diambil kira. Kenapa Malaysia tiba-tiba gatal nak naikkan nuclear reaktor ataupun jana tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga nuklear? Mereka makan banyak sangat, tak ada benda nak buat ke? Tidak ya. Jadi 3 faktor yang mereka nak ambil kira. Pertama, kita perlu faham bahan api fosil, sebab kita guna gas asli bahan api fosil tidak boleh digantikan. Okey, semakin berkurangan. Kalau kamu baca surat khabar baru-baru ini, semalam ke hari ini, India dengar kata arang mereka dah tidak cukup banyak. Mereka gunakan arang untuk jana elektrik. Arang yang mereka tinggal itu hanya mampu menjanakan elektrik untuk rakyat mereka selama 4 hari lagi je. 4 hari lagi. Lepas 4 hari habis arang. 也就是说他们已经没有燃料了。如果再不用核能的话，要怎么样去取代？ Kita perlu fikir, kita tak boleh kata saya bantah. Kenapa bantah? Saya bantah. 不能这样子的，tak boleh bantah kerana kamu nak bantah. Bantah sesuatu sila kemukakan rasional. Itulah kita perlu faham. Cikgu dah cakap tenaga nuklear mungkin cikgu tak nampak. Tapi cikgu yakin anak ke cucu kamu akan nampak apa itu tenaga nuklear. Malaysia 可能会建不在我的时代，会在你们的时代建出来一个人。Masa dia belum sampai je, dia akan sampai nanti. Jadi apa lagi faktor kedua yang perlu difikirkan? Dia berjawapan lebih kurang sama dengan yang atas tu ya. Okey, tenaga nuklear. Yang mula-mula itu yang formatif. Pertama, membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit. Dia bukan sedikit amat sedikit. Hampir boleh kata tak ada. 它没有释放出绿色气体, tidak menghasilkan gas rumah hijau pun. Sebab kamu tak tengok kelas YouTube je aku dah share itu bahawa dia macam Iron Man. Kalau kamu tonton Iron Man kan, di hati dia tu ada satu
benda yang bersinar. Itu yang janakan tenaga untuk Iron Man pergerakan dia punya baju. Kalau tak ada tenaga itu, mana datangnya kuasa untuk gerakkan baju Iron Man itu? Kau pernah fikir ke tak? Jadi kalau nak kata gunakan tenaga daripada bahan api yang lain. Kamu nak bakarkan bala jana elektrik, lambat. Iron Man memerlukan tenaga yang banyak dalam masa yang pendek itu. Jadi dia perlu ada nuklear core itu. Jadi cikgu, Iron Man itu bahaya ke kalau macam tu? Akan dapat mutasi ke kanser ke tak? Itulah cikgu cakap. Bahaya ke seperti yang kamu fikir? Tenaga nuklear bahaya ke seperti yang kamu fikir? Jadi fikirkan. Jadi last sekali faktor dia kita berfikir kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear lebih besar. Ada lebih besar berbanding dengan sumber bahan api fosil. Jadi kita fikirkan faktor-faktor ini berbina. Kadar tenaga dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah lebih besar. Jadi fikirkan, barulah kita katakan kita perlu bina tenaga nuklear Malaysia sendiri. Kalau tidak, masa akan datang mungkin petroleum dah tak ada, mana tahu. Kita nak bergantung apa? Nak bergantung pada Singapura tak boleh. Singapura bergantung pada kita. Nak bergantung kepada siapa? Jadi kita perlu fikirkan jalan penyelesaian sebelum kita pergi ke tahap tersebut. Murid-murid boleh ikut ke tak? Sekejap. Boleh cikgu tanya, thank you Kishore. Boleh cikgu tanya, Muhammad Izzuan. Izzuan baru masuk ke Izzuan? Boleh ikut ke tak Izzuan? Izzuan? Syazah okey kan Syazah? Boleh? Ataupun boring? Syazah Hilmiah? Boleh ya? Apa yang tak boleh cikgu? Izzuan Fahmi, apa yang tak boleh? Cikgu boleh ya, cikgu buka ya. Apa yang masalah dia? Apa yang tak boleh? Boleh jelaskan pada cikgu ke tak? Apa yang tak boleh? Boleh jelaskan ke tak? Ataupun kamu baru masuk, tak boleh nak ikut. Sila tulis ya, cikgu risau je. Okey, Izzuan Fahmi? Baru masuk. Okey, kita apa. Kita sambung ya, kita tengok macam mana. Jadi kita dah siap semua latihan formatif. Kita akan pergi ke latihan sumatif bab 12. Cikgu, perlu buat semua ke? Ya, kamu ada 12 bab ya. Kamu ada 12 bab. Cikgu sarankan supaya setiap kali masuk kita akan buat 5 hingga ke 8 soalan. Kalau untuk kelas 4 prima, 4 perintis, mula dengan 5 soalan. Kita dah siap 5 lah. Kita tambah sikit lagi. Sikit ke cikgu? Ya. Kalau anda tengok di sini murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Kalau anda tengok praktis sumatif ini, kita nak jawab sekarang. Kita nak jawab tau. Jadi andai kata inilah soalan SPM kertas 2 bahagian 2. Jadi gambar foto 1 menunjukkan sebuah stesen jana kuasa nuklear yang dibina di sebuah negara. Nyatakan 2 buah negara selaku pengguna utama tenaga nuklear di dunia. Ya, ini soalan yang dia akan tanya. Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 1A, apakah kegunaan tenaga nuklear di negara itu? Dan nyatakan 2 kelebihan sumber tenaga nuklear. Jadi murid-murid, rasanya kamu boleh jawab tak? Cikgu tak nampak masa memang kelas hari ini sampai pukul 4 ya. Sampai pukul 4 ya. Jadi cikgu nak kamu ambilkan masa dalam 20 minit. Cikgu akan tutupkan dulu. Okey, cikgu akan tutupkan sekarang Google Meet ni. Kamu cuba jawab. Ya, nanti lepas 20 minit kamu masuk. Cari jawapan dalam buku. Kita akan masuk ke bab 11 sekali kalau sempat ya. Jadi hari ini, lepas ini, kita cikgu akan jemput sekali 4 MP. Tapi cikgu akan sambung lepas ni latihan sumatif.
bab 12. Kita akan mula dengan soalan nombor 1, A dan jawab. Jadi lepas ni kamu masuk, kita akan terus menjawab soalan yang ada 20 minit akan datang ni. Jadi murid-murid, boleh jawab ke tak boleh jawab? Cikgu bagi kakak masa 20 minit ya. Nanti masuk cikgu yang tulis, cikgu yang akan tulis, kamu yang akan bandingkan jawapan kamu. Okey? Cikgu harap dalam 20 minit ini kamu boleh membuangkan masa semua. Ya, apa itu, semoga boleh berjaya. Baguslah. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Kamu boleh sekarang left untuk Google Meet ini. Jawab dulu. Masuk balik semula pada pukul 3. Okey, pukul 3 ya. Cikgu, lamanya. Ya, cuba jawab, cari jawapan. Cikgu bagi kamu masa ya. Berapa soalan kat sini? Okey, 4 dan 5. Okey, kita tengok. Cabaran minda ini cikgu pun harap dia tak keluar dalam SPM lah. Kalau dia keluar memang susah juga. Soalan kebat yang tinggi. Okey, cuba jawab. Dan cikgu akan juga jawab bab 11. Bab 11 latihan formatif. Nanti kita akan buat 2 ya. Praktis sumatif bab 12. Okey. Dan juga latihan formatif 11. Kita akan buat satu lah kat situ. Okey. Jadi kamu ada masa 20 minit lagi buat betul-betul. Jemput masa semula dalam grup ini paling lewat pukul 3. Cikgu akan mula pada pukul 2.55. Okey. Cuba jawab. Cuba jawab ya. Itu saja, cikgu tunggu. Cikgu memang ada kat sini. Kamu nak buka dan cakap dengan cikgu okey je. Okey? Sambung ya. Kamu nak buat dulu. 20 minit nanti cikgu akan bincang dengan kamu semua. Ya, Izzuan. Izzuan Fahmi, apa bisa bantu? Pula. Boleh, cikgu ada kat sini je. Jadi sekarang lebih kepada tanya soalan. Kenapa cikgu bazakan 20 minit kat sini ya? Kamu boleh tanya. Memang cikgu ada kat sini. Kamu boleh tanya, cikgu akan jawab. Silakan ya. Kalau siapa yang rasa ada soalan nak tanya, tanya. Cikgu memang nak kamu kalau boleh bagi respon ya. Respon untuk belajar ya. Tolong ya. Tak apa Kishore. Cikgu faham. No problem. No problem. Jadi kepada mereka yang nak mungkin rujuk kepada YouTube record kan, cikgu hanya setakat memberitahu ya, tak nak ganggu kamu membuat latihan pun. Kamu boleh tekanlah ke SSM Science tingkatan 4 ini, contohlah. Kamu tekan. Okey. Jadi dia akan keluarlah semua yang cikgu pernah ajar kelas dari mula bab 5 hingga ke bab 12. Kamu boleh tengah semula.
Kalau kamu nampak 3-1 ke 2 ini, maksudnya kelas yang satu untuk 4 MPU satu kelas lagi untuk 4 primer dan 4 perintis. Kita memang buat asing. Jarang-jarang je ku gabungkan kecuali situasi itu memang terdesak. Kamu boleh tengoklah, tonton semula. Tenaga nuklear, semua baca ya. Cikgu dah bagi. Tak ada alasan tau. Kalau buka sekolah kata tak tahu. Cikgu, saya tak tahu apa yang telah belajar. Cikgu akan rasa sangat sedih lah. Sedih sangat. Jadi siapa ada soalan anda boleh angkat tangannya. Ini untuk memberikan anda lebih kenal Cikgu tau. Kalau anda rasa kamu nak tanya Cikgu, nuklear ini apa cerita? Nak Cikgu ulangkan sedikit boleh je. Ada lagi 13 minit. 13 minit lagi ya.
Kita ada lagi 8 minit dia. Jadi kalau anda jawab betul-betul, ya. Boleh. Boleh jawab. Tak ada salah pun. Jujur boleh. Kamu nak jawab apa pun boleh je. Yang penting kamu sekarang dah tulis jawapan. Nanti cikgu tulis jawapan di sini, kamu boleh banding lah. Ada 4 soalan saja kita cuba buat. Dan juga nombor 5 ini, kalau rasa sempat cikgu bincang. Kalau tidak, cikgu akan pergi ke soalan bab 11 ya. Okay, kepada mereka yang dah siap ya, kamu boleh cuba juga bab 11 ya untuk praktis formatif ya. Ini kalau sempat kita akan bincang lah. Ini yang nanti kita akan bincang. Muka surat 223. 200 bukan? 23 pula. 234 ya. Okay, 234. Kalau sempat kita akan bincang ya. Latihan formatif bab 11. Okay, cikgu tak nak bebankan semua. Yang penting kita masuk buat dalam 4-5 soalan cukup sebenarnya. Yang penting anda tulis, catat dan boleh buat ulang kaji. Okay, 4 minit lagi ya. Kita akan bincang ya. Masa memang berlalu dengan cepat. Kalau anda dah buat betul-betul, seharusnya dah siap lah. Dan kamu akan menghadapi masalah biasanya pada nombor 4. Bagaimanakah sebenarnya fungsi dalam nuclear reaktor untuk menghentikan tindak balas nuklear yang berlaku. Jadi, baca. Cikgu dah tunjukkan pada skrin. Boleh dapat jawapan lah.
Okey, jadi kita akan mulakan dah seminit lagi ya. Jadi seminit ni kita akan mula dah. Harap semua anda boleh faham ya. Jangan dia kata Jiku susah lah, tak buat lah. Tapi tak buat langsung kan. Okey. Jadi kita dah mula dah. 2.55. Seminit lagi je. 2.55. Okey. Kita sambung. Okey. Kalau kita tengok untuk soalan praktis sumatif 12/12 nombor 1 ya. Ya, dia nampak satu stesen jana kuasa nuklear lah. Okey. Cikgu, nampak bahaya wap air. Wap itu bahaya. Tidak, cikgu dah cakap dalam kelas sebelum tu. Itu wap air saja pun. Okey, yang bahaya tempat nuclear reactor tu. Yang dia panaskan air. Okey, jadi kita telah buang masa. 1A, nyatakan 2 buah negara selaku pengguna utama. Biasanya kita akan jawab macam Amerika, Syarikat. Okey, dan juga macam mungkin Perancis lah. Okey, jadi apakah tujuan, apakah sebenarnya kegunaan tenaga nuklear di negara itu? Kalau kamu pilih jawapan yang umum termasuk Jepun ya. Ini jawapan yang umum ya. Okey, negara-negara itu akan mereka menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan elektrik. Kesebahagian besar negaranya. Itu yang tadi kalau kamu tengok skrin, curi-curi tengoklah andai kata kan. Kalau anda tengok, ya, dengar dulu lah. Ini salin buku ni, Slovakia ni pun betul. Tapi cikgu biasa akan pilih Amerika Syarikat dan Jepun ataupun Perancis. Perancis memang leading ya. Jadi kamu pun nampak tadi cikgu cakap. Cikgu pun yang rujuk pada Google juga. Jadi Amerika dia menghasilkan 52% tenaga dia melalui apa? Nuklear. Jadi adalah untuk membekalkan tenaga elektrik untuk negara dia sendiri. Termasuk untuk Perancis. Namun kalau anda salin jawapan di belakang, dia ikut Slovakia. Slovakia ini kalau anda tengok, dia baru tahu, ini benda baru tahu. Cikgu pun tadi baru baca je. Bahawa mereka adalah negara yang membina banyak nuklear reaktor, 5 ke 6 cikgu dah lupa. Sampai dia menjadi pengeksport tenaga. Mana Slovakia ni, Slovakia ni kalau anda tengok dalam gambar depan cikgu ni.
dia dalam bersebelahan dengan Eropah lah. Okey? Kamu nampak, ya, dia hasilkan tenaga nuklear untuk ekspor ke negara-negara jiran dia. Jadi itulah jawapan yang kalau kamu salin belakang, pertama, untuk menjana elektrik bagi negara dia, satu Slovakia je adalah untuk jual tenaga itu ke luar negara atau negara jiran. Ikut kamu. Kamu nak pilih yang mana satu, silakan. Jadi kalau kamu betul-betul cari jawapan, kamu akan dapat tahu bahawa tenaga nuklear itu adalah tenaga yang bersih. Bukan seperti yang anda fikir, mungkin kamu dengar daripada orang kata bahaya. Jadi kita sambung juga. Kishore, boleh ikut Kishore? Kishore terima ke tak Kishore? Okey, jadi siapa yang tulis Perancis, Slovakia ke ataupun tulis Jepun ke, semua terima. Tapi Slovakia ini saja yang boleh kamu tulis dia jual. Yang lain kalau kamu nak tulis dia jual, perlu ada bukti lah, baca daripada Google, dia jawapan dia ya. Okey, kalau tidaklah. Tak ada dalam Google, memang salah. Kita sambung ya. Sambung. Nyatakan dua kelebihan sumber tenaga nuklear. Lagilah, kita ulang semula benda yang sama. Okey, yang pertama, tidak lupa cikgu selalu nak cakap, dia akan membebaskan, kalau kamu nak tulis jawapan ni, tenaga nuklear, tulis lengkap. Membebaskan gas rumah hijau yang amat sedikit. Okey? Berbanding dengan sumber tenaga lain. Memang dia amat sedikit. Okey? Jadi dia memang tidak ada isu akan menyumbang kepada kesan rumah hijau. Maksudnya pemanasan global ya. Dia tak ada ya. Dia hanya panaskan air. Air itu jadi steam. Steam itu pusingkan turbin. Turbin hasilkan elektrik. Habis cerita. Okey? Apa lagi? Tenaga nuklear juga boleh dapat menghasilkan tenaga yang amat besar. Besar berbanding dengan sumber lain. Perlu faham ya, kalau saya bina satu panggil apa itu? Satu nuklear, panggil apa tu? Loji nuklear untuk hasilkan tenaga elektrik, satu itu pun dah memadai untuk berbanding dengan kalau tak silap jeku ya 3 ataupun 4 tenaga hidroelektrik. Jadi tempat itu kamu dah nampak dia kecil, dia memang cukup untuk janakan elektrik yang sangat besar. Mungkin ada orang kata tidak kan? Jadi harap anda boleh ikut, dan kalau kamu ikut jawapan di belakang kalau tak silap cikgu dia ada sebut satu kos penyelenggaraan. Kalau tak silap cikgu kan. Kishore betul kan? Kamu nak pilih itu pun boleh ya. Kos penyelenggaraan yang murah. Cikgu, murah ke? Kos penyelenggaraan, bukan kos pembinaan. Pembinaan memang mahal. Tapi lepas dah bina, yang menyelenggara itu akan jadi murah. Dan boleh menjana. Okey? Ataupun menjana ekonomi negara. Macam air, kamu akan tahu kan 13 hingga 16 Oktober nanti ada pembagian loji air. Macam itulah. Tempat reaktor nuklear itu pun perlu dijaga. Tapi kos penyelenggaraan dia lebih murah sebenarnya. Sebab tempat dia dah kecil dan penjagaan itu melibatkan juru-juru teknik yang bukan kata banyak lah, maksudnya yang sikit tetapi perlu berprofession, bukannya main-main. Kalau tidak dia akan berlaku sesuatu lah seperti peletupan ke apa-apa kan, kita pun takut. Tetapi dengan pakar-pakar yang ada, jaranglah berlaku. Jarang. Kamu jarang dengar
nuclear reactor itu akan berlaku kemalangan sehingga dia letup ya. Kecuali yang baru-baru ini je aku dah cakap dalam kelas sebelum ni, macam di Jepun. Malapetaka, bencana alam. 天灾的话，有地震的话，火山爆发的话，这东西你控制不到的嘛。Jadi kalau benda itu berlaku, itu cerita lain lah. Jadi perlu faham ya. Tengok Raja 1 menunjukkan salah satu tindak balas nuklear. Okey. Kalau anda tengok dalam gambar muka surat 269, yang kecil ni kita panggil neutron. Yang besar ni kita panggil nukleus besar. Nuklear besar. Lepas kena hantam, dia jadi 2 nukleus. 1 nukleus besar jadi 2 nukleus yang kecil. Okey? Dan kamu nampak dari 1 neutron, dia menjadi 3 neutron. Tindak balas berantai. Maksudnya, dari 1 dia jadi lebih banyak. Tindak balas berantai. Jadi namakan tindak balas nuklear tersebut. Kalau tak tahu, cikgu tak tahu jawablah. Okay, tengok balik ke muka surat yang patut. Tindak pembelahan, tindak balas pembelahan nukleus. 2 je. Tenaga nuklear, pembelahan nuklear, pelakuran nukleus. Okey? Jadi, berdasarkan Raja 1 terangkan tindak balas nuklear tersebut, kamu pun dah jawab. Pembelahan nukleus berlaku apabila 1 neutron. Apabila 1 neutron, okey, yang berhad laju tinggi, kalau kamu nak tulis berhad laju pun disediakan okey, membedir. Cikgu, boleh saya guna istilah melanggar ke tak? Melanggar terima sebenarnya, tapi membedir lebih bagus ya. Membedir 1 nukleus besar ataupun satu nukleus radioaktif besar. Okey, yang berat. 1 nukleus radioaktif yang berat itu tak tulis pun tak apa. Yang penting satu nukleus dan menyebabkan menyebabkan nukleus terbelah. Kata kerja membedir, terbelah. Membedir, cuang, cik, terbelah, fendi. Terbelah kepada 2 nukleus. Yang lebih ringan dan stabil. 2 nukleus yang lebih ringan dan stabil. Okey? Tidak lupa juga, jangan lupa tadi berlakunya pembebasan tenaga. Tenaga yang banyak. Wajib. Kalau tidak, kenapa kita nak terangkan pembelahan nukleus? Sebab dihasilkan tenaga daripada pembelahan nukleus besar menjadi nukleus yang kecil dan stabil. Hasilkan tenaga. Okey? Apakah yang akan berlaku jika tindak balas tidak dikawal dengan baik? Bulatkan tidak dikawal. Okey, tidak dikawal. Okey, jadi akan berlaku apa itu? Kadar tindak balas nuklear menjadi amat banyak, terlampau. Ya, terlampau. Kadar terlampau. Kadar tindak balas terlampau. Overreacting. Kalau ikut English English kita panggil overreact. Kalau overreact itu yang menjadikan dia akan tukar kepada bom. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi fikir balik. Oh, bahaya lah. Tidak. Nuclear reactor sudah mengambil kira benda ini. Dia ada cara dia. Kalau kamu ingat dalam kelas sebelum ini, cikgu dah cakap, dia dah didesain. Ini soalan nombor 4 nanti kamu akan jawab ya. Kita pergi nombor 3 pula. Okay, kita pergi nombor 3 ya. Sabar ya. Mana empty page cikgu Empty paper.
Kita sambung nombor 3. Latihan sumatif nombor 3. Okey. Nah, sebelum itu boleh cikgu dapat respon sikit ke tak daripada anda semua? Rasanya boleh ikut ke tak? Kalau boleh ikut, sila angkat tangan. Boleh ke tak kamu ikut? Kalau boleh ikut, angkat tangannya. Kisah seorang je. Yang lain? Yang lain? Saya kurang nampak sama datang Damia ya. Thank you. Jaling bagus, berjaling bagus. Cenji okey Cenji? Ifa pun ada, bagus-bagus. Okey, jadi cikgu sambung ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Nombor 3 pula. Tindak balas X sentiasa berlaku bulatkan matahari. Tambahkan nukleus tau. Tindak balas nukleus X sentiasa berlaku di matahari. Jadi apakah tindak balas tersebut? Okey, tindak balas tersebut. Kalau anda dah belajar sendiri, kita panggil pelakuran. Okey, pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus. Okey. Jadi pelakuran nukleus ini adalah tenaga nuklear yang berlaku di atas matahari. Okey. Jelaskan salah satu sebab tindak balas tersebut boleh berlaku di permukaan matahari. Okey. Kenapa matahari saja boleh berlaku? Sebab matahari ikut buku teks buat tulis mempunyai suhu yang amat tinggi. Satu. Dan di matahari juga mempunyai banyak ataupun kamu boleh tulis kaya dengan hidrogen. Kaya dengan hidrogen ya. Apakah yang akan berlaku di bumi jika tindak balas yang anda nyatakan dalam soalan 3A berhenti secara tiba-tiba? Kalau matahari, pelakuran nuklear matahari berhenti, maka tidak ada lagi cahaya. Tidak akan lagi ada cahaya berlaku di bumi. Jadi, bumi tidak akan menerima cahaya matahari yang mencukupi. Okey? Dan juga tidak lupa tenaga haba lah. Cikgu ulang, cahaya matahari yang kita rasa tu, cahaya matahari itu panas, sebenarnya hasil daripada matahari sana, tenaga nuklear, pelakuran nukleus yang berlaku di matahari, dia letup, dia sampai ke bumi. Itu yang kita rasa panas. Kalau tidak, mananya datang tenaga tersebut? Matahari. Okey, matahari sana ada letupan tenaga nuklear daripada pelakuran nukleus yang melibatkan hidrogen. Okey, dia gabung menjadi besar helium. Hidrogen menjadi helium, gabung menjadi helium. Proses itu hasilkan tenaga yang sangat besar. Pelakuran nukleus ini dijangka tenaga dia adalah 3 ke 5 kali ganda daripada tenaga pembelahan nukleus. Memang tinggilah macam matahari. Okey. Jadi bumi tidak akan lagi menerima cahaya matahari dan tenaga haba. Okey, apa yang akan berlaku? Maka semua hidupan akan mati. Ya, kenapa mati? Tidak dapat meneruskan hidupan. Kalaulah kamu nak nyatakan contoh kalau kamu nak tuliskan tumbuhan, tidak boleh membuat fotosintesis. Boleh sebab tak cukup cahaya. Maka menyebabkan hidupan lain akan mati kebuluran. Yelah, rumput tak ada, lembu akan matilah tu, sama. Jadi tolong faham Tolong faham dan jangan kata tak tahu lagi. Kita tengah belajar benda yang macam ni. Jadi cikgu pun tadi menerima satu message daripada student ni. Jadi kalau dia tanya, cikgu,
tadi 2C itu, apa yang akan berlaku jika tindak balas tidak terkawal dengan baik? Ya, dia berlaku secara terlampau. Okey. Kadar tindak balas berlaku secara terlampau ataupun kamu nak nyatakan terlalu tinggi. Cikgu, boleh ke tak saya nyatakan letupan? Boleh dan boleh menyebabkan letupan, tak ada masalah. Okey. Yang tidak terkawal, itu yang menyebabkan letupan berlaku kalaulah kamu menjangkakan reaktor nuklear yang dibina itu tidak selamatlah, letupan boleh berlaku. Cikgu pun tak nak buang masa untuk itu. Cikgu sambung semula. Nombor 4. Nombor 4. Kamu diberikan sebahagian daripada stesen jana kuasa nuklear. Ini yang nuklear reaktor cikgu cakap. Okey? Bahaya ke? Jadi kita tengok. Nombor 4. Apa yang berlaku di dalam reaktor nuklear? Secara am, ya, dia janakan tenaga nuklear daripada pembelahan nukleus. Maksudnya neutron langgar menjadikan nukleus radioaktif besar uranium pecah jadi kecil. Okey? Jadi, apakah kegunaan proses yang anda nyatakan dalam soalan 4A? Apakah kegunaan tenaga nuklear itu? Untuk menghasilkan tenaga apa? Okey? Itu satu. Yang penting menghasilkan tenaga haba. Jadi kamu pun tahu dah. Nuklear hanya untuk hasilkan tenaga haba, didihkan air. Apa isu? Tak ada isu pun. Yang isu kamu kata bahaya kat mana? Tak sabar Jawablah soalan kat sini. K dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan. Jadi reaktor nuklear ini akan dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan. Nyatakan 2 ciri keselamatan yang ada terdapat di dalam K. Okey, ramalkan impaknya D jika berlaku kebocoran. 如果有遗漏的话，那些辐射的那些附带的物质如果有遗漏会怎么办? Itu D. Nanti kita akan jawab. Jadi cikgu, ada ke? Macam mana dia nak jaga? Kalau tadi kamu ada tengok pada skrin, kalau sempat tengok, cikgu ada henti Cikgu ada henti pada muka surat tadi. Sekejap Sekejap sebab cikgu nak ajar kamu. Semua jawapan boleh cari. Kamu tak boleh kata nanti cikgu tak jumpa Tak ada alasan tak jumpa tau. Tak ada. Jadi cikgu henti kat sini Nah. Kamu pun tengok. Okey, pertama, dia dilengkapi oleh rod pengawal boron yang akan hentikan tindak balas. Sebenarnya dia mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus. Kalaulah dia nak hentikan, dia akan celup. Neutron itu akan diserap. Maka tak ada tindak balas Okey. Dan kita juga ada moderator grafit. Okey, moderator grafit. Dan juga tidak lupa ada perisai konkrit dinding konkrit. Moderator grafit ini memperlahankan neutron. Manakala perisai konkrit ini tebalnya untuk mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Jadi macam mana kamu nak tuliskan jawapan dia? Okey? Bagaimana kamu nak tuliskan jawapan dia? Kita pun tengok tadi rod pengawal boron kan. Jadi kita pun tengok jawapan. Kita pun tulis jawapan. Okey? Yang paling penting K mempunyai rod pengawal boron. Ini memang perlu hafal. Rod pengawal boron. Kalau tak hafal memang tak boleh jawab. Apa-apa lagi kalau dia keluar kertas 2 bahagian B. Mempunyai rod pengawal boron yang menyerap neutron. Jadi tak ada neutron, kita tahulah tindak balas pembelahan itu akan dihentikan. Yang menyerap neutron berlebihan. Okey? Supaya tindak balas terkawal. Neutron kurang, pembelahan tak ada neutron, tak ada pelanggaran pada uranium, tak adalah tenaga nuklear. Okey lah, dia berhenti. Okey?
Apa lagi yang kedua? Dan juga tidak lupa dia K dilengkapi ataupun ditutupkan, okey, oleh dinding konkrit yang tebal. Okey? Biasanya 2 meter ke atas lah. Okey? Dan juga diperbuat daripada plumbum, konkrit dan plumbum. Cikgu pernah cakap ya. Dinding konkrit yang dan diperbuat daripada plumbum. Dia memang konkrit campur plumbum. Okey, cikgu dah cakap sebelum ni, kalau anda nak tengok animasi dengan pendek juga, cikgu akan share lah. Jadi, kalaulah ada dinding konkrit yang tebal, jadi apabila radioaktif sampai, dia akan henti. Dia tak akan tembus keluar. Cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ni, anda boleh tengoklah. Jadi, ini adalah 4 soalan yang ada. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke soalan yang terakhir, cabaran minda. Sebab ini aja cikgu nak ajar kamu supaya nanti kamu tidak ada salah faham masa akan datang. Okey, andai kata cabaran minda. Nombor 5, soalan nombor 5. Sebuah reaktor nuklear boleh menghasilkan tenaga nuklear secara besar-besaran. Reaktor nuklear hasilkan tenaga nuklear untuk janakan kuasa elektrik. Terangkan cara tenaga nuklear tukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, bagaimana? Cikgu dah terangkan sebelum ni. Jadi, kalau kamu nak salin juga, kamu boleh tengok pada skrin ya. Nak juga, cikgu boleh bagikan kamu point dulu. Empty paper ya. Cikgu nak tulis di sini. Cikgu telah memaklumkan pada kelas sebelum ni ya. Jadi, yang pertama, nombor 5 ya. Kalau anda tengah tulis esei ni, kita buatlah perenggan pertama ya. Tenaga nuklear, kamu tak perlu terang dah. Pembelahan nukleus itu kita dah tahu. Maksud tenaga nuklear yang hasilkan akan ditukarkan kepada apa? Akan ditukarkan kepada apa? Tenaga apa? Okey. Tenaga nuklear akan ditukarkan tenaga haba. Okey. Tenaga haba digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan steam. Steam ialah wap air yang panas. Okey, kalau anda pernah pergi ke kedai timsam semua, sentuh pada wap air keluar dari tempat panas tu, kamu tahu. Memang sentuh saja dia akan lecur. Memang panas lah. Okey, itu poin yang kedua. Jadi, steam yang terhasil, okey, akan menghasilkan tenaga kinetik untuk memutarkan turbin dan seterusnya menjanakan okey. Semua ini perlu faham tenaga nuklear dapat ditukarkan kepada tenaga elektrik secara am melalui reaktor nuklear. Ataupun kita panggil stesen penjana tenaga nuklear. Dia bukannya kita boleh buat dalam rumah ya, tak ya. Ataupun Iron Man, itu Iron Man, cerita saja. Tapi kalau anda tengok di sini,
Anda pun dah faham benda ini cikgu pun dah sebut dalam kelas ya. Jadi tulisan kamu teruk apa boleh buat kan, cikgu tulis saja macam tu. Yang penting cikgu dah ajar. Jadi tak ada benda lah kata nanti cikgu saya tak sempat nak salin. Nanti kamu boleh tonton semula YouTube dan kamu boleh fahamlah apa yang cikgu dah ajar. Siapa ada soalan? Boleh tak cikgu tanya secara am? Paywen ada soalan ke Paywen? Paywen? Are you okay Paywen? Tak ya? Boleh turunkan tangan lah, cikgu terkejut ni. Okay? Cikgu boleh tanya ke tak? Tadi tak tanya TNG. Sekejap, cikgu pilih beberapa orang Tio Jakit. Boleh jawab tak Tio Jakit? Nur Ifah boleh ikut? Thank you Kishore. Tio Jakit. Boleh? Nur Ifah boleh ikut Nur Ifah? Nur Ifah? Kalau susah nak jawab, angkat tangan je. Boleh ya, terima kasih. Dan Ang Kiet Long. Ang Kiet Long, Macam Long. Kiet Long? Kiet Long? Jasmine, boleh ikut Jasmine? Kiet Long dan Jasmine, boleh ikut tak? Okay, thank you ya. Jadi kita sambung. Cikgu, banyaknya hari ini kita belajar. Sebenarnya tak banyak ya. Kamu hanya buat dalam 10 soalan saja pun. Dan cikgu nak tamatkan kelas hari ini untuk soalan latihan formatif 11.1 saja. Nanti kita akan sambung pada kelas akan datang ya. Tapi yang penting kita buat satu dulu. Okay. Anda dah ready ke belum? Tadi 11.1. Ayo. Cikgu, perlu jawab lagi ke? Ya. Kita cuba yang terakhir. Tenang je. Cikgu akan tanya dalam SPM macam ni ke? Ya, soalan bahagian B kertas 2. Jadi kalau anda tak baca buku, kamu sedar. Kamu tak boleh jawab. Bukan salah cikgu ya. Jadi tolong jangan kata cikgu tak mengajar ya. Itu yang cikgu sebenarnya agak sakit hati lah. Pergi ke muka surat 234. Cikgu tadi dah buka 234. Cikgu, buku buat macam mana? Kalau tak ada buku, ambil kertas lah. Kalau ada buku, sambung dah. Sambung. Cikgu sambung macam mana? Muka surat yang baru, sama je. Tolong ya, cikgu dah ajar macam mana tulis ya. Tak ada masalah lepas ni kata tak boleh. Khamis. Okey, 7 hari bulan 10. Okey, practice formatif 11.1. Nombor 1. Diminta untuk memberi maksud istilah jarak sesaran hal laju dan pecutan. Boleh cari pada depan 231 ada di situ ya. Jadi apa itu jarak dan apa itu sesaran? Ini yang biasa murid tak boleh nampak tau. Jarak, sesaran. Okey. Jarak secara am ialah jumlah panjang. Jumlah panjang lintasan yang dilalui objek. Sorry ya, tulisan teruk ya, serius lah. Makin lama makin teruk lah ni. Dilalui objek. Lintasan, semua tu lintasan. 它走过的路线. Okey? Tapi sesaran tidak ya. Sesaran ada jumlah jarak yang paling pendek. Jumlah. Okey? Ataupun jarak lintasan yang paling pendek.最短的 yang menyambungkan dua lokasi. Yang menyambungkan dua lokasi. Okey, dalam satu arah. Kamu pernah ingat? Kalau kamu ingat, murid-murid, ya? Apa dia tu? Boleh. Kishore boleh. Cikgu nak pen, cikgu pun nak habis dah ni. Jadi,
Jarak itu kalau kamu dari sekolah, rumah ke sekolah, kamu mungkin akan jalan kiri, kanan, belok situ sini. Tapi sesaran tidak ya. Ambil sekolah, ambil rumah kamu, satu garis je. 一条线直直去到学校啊，那个就是sesaran. Jarak yang paling pendek dan mesti ada arah. 要有那个距离的。Jarak lain. Mungkin kamu pergi depan, pusing kiri, pusing kanan, zigzag ke atau bulat lagi. Itu lintasan jarak, jumlah jarak yang kamu telah lalui. Cerita lain. Okey, had laju dan pecutan. Ras. Cikgu tahu tak penat dia, cikgu pun nak lepaskan kamu semula. Had laju dan pecutan pula. Had laju, cikgu laju, bukan. Had laju rujuk kepada kadar perubahan jarak salah. Kadar perubahan sesaran. 他用sesaran 来看的，不是用jarak，不是用距离，他用最近的那个。Kalau ikut bahasa Cina ya, sesaran itu bermaksud, sekejap bah. Cikgu nak guna translate ya. Yiwei. Okey, yiwei. 它不是距离，它是移位，是saran paling dekat dia ada yiwei. So 一个点到另一个点，直线，没有转左、转右、转前tak ada. Semua satu straight line je. Sesaran ni, harap semua faham. Masuk juga mesti gunakan kadar perubahan sesaran. Itu pasal had laju ada arah. Ada ke arah mesti ingat sesaran itu ada arah. 有一个方向，左右向上还有一个方向的。Sesaran ada jarak dan juga arah. Kita bagi pecutan yang telas merupakan kadar perubahan untuk had laju, bukan laju, had laju. Dengan itu, cikgu akan sambung pada kelas seterusnya nombor 2 dan habis praktis formatif sekali dengan praktis sumatif untuk bab 11. Cikgu pun tak nak membebankan anda semua ya. Jadi, boleh ke tak cikgu nak tanya? Faham ke tidak Cuhui? Cuhui, Kai, boleh faham ke tak? Cuhui dan Kai, boleh faham ke tak? Boleh ikut ke tak kelas hari ini? Cuhui, Kai dan Jiwei, boleh ke tak? Cuhui, Eng Cuhui dan Eng Jiwei. Jiwei, kemah Jiwei? Kepada mereka yang tak boleh ikut tak apa ya, cikgu akan uploadkan record hari ini ke dalam YouTube. Kamu boleh tonton semula. Jadi kamu boleh tengok balik tulisan cikgu yang teruk ataupun dengar suara cikgu cakap jawapan tersebutlah. Jadi cikgu minta tolong Cikgu memang akan buatkan latihan semua bab sehingga habis. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin ini, ya. Kalau anda tengok tadi cikgu dah cakap kita memang akan fokus untuk buat beberapa benda ini. Sehingganya anda buka sekolah bersemuka dengan cikgu paling tidak tahun depan Januari. Paling awal bulan 11 lah. Okey, paling awal kita tahu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung untuk bab 11 kelas minggu depan. Habiskan dan kita akan pergi bab 10. Dari 12 sampai balik kepada bab 1. Jadi, buku nota, indeks, rumusan dan ada latihan ya. Jangan kata tak tahu ya. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Jumpa lagi ya. Ada soalan? Sila tinggal. Kalau tak ada, sabar. Kalau tak ada soalan, kejap dulu. Sila buka kamera. Inilah kerja terakhir cikgu ya. Buka kamera untuk cikgu ambilkan gambar kehadiran anda semua hari ini. Minta tolong ya murid-murid. Buka kamera. Ian Nadura, Kai, Zhen Xuan, En Song, Chu Hui, Kiet Long, Jenny, Jakit, Jasmine, Shazah. Tolong buka ya Ifah. Kalau rasa, kamera rasa tak apa yang Nadura. Kalau rasa susah, ambil macam ni, tutup pun boleh je. Okey, cikgu faham. Sila buka ya. Dalam kiraan, 3, 2, 1, Jasmine, Shazah, Ifah, Paywen, Ken Yao, En Song, Chu Hui, Kian Lok. Kiraan 3, 2, 1. Okey, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama.